Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hujung minggu semua. Pastinya anda bersama kami dalam rancangan The VP Show, bukan sekadar sembang hartanah. Rancangan ini diterbitkan oleh Vix Property Sedia Berhad. Okey, anda bersama saya Farhana Fauzi dan rakan saya Nadia Aziz. Pastinya kami berdua akan menemani anda sehingga penghujung rancangan. Okey, Nadia. Ya, saya. Sekarang dah tinggal beberapa hari je lagi kan nak raya? Betul tu. Macam mana persiapan raya? Raya saya biasa-biasa saja persiapan kali ni. So lagipun macam tahun ni nak bersederhana sebabnya kan COVID-19 pun belum betul-betul reda. Jadi kita macam nak kalau boleh ziarah pun mungkin saudara mara terdekat sajalah. Farhana pula macam mana? Kalau saya lebih kepada anak-anak lah, persiapan untuk anak-anak. Yang mak-mak ni biasa-biasa je lah. Ya ke? Ya ke? Okeylah. Yang betul lah tu janji raya itu sendiri maknanya yang lebih bermakna adalah kita bersama-sama. Betul. Kita berkumpul ahli keluarga kita pun dah bermakna dah untuk kita kan. Okey, ala-ala nak raya ni saya nak kongsikan satu benda best. Okey, apa benda tu yang best tu? Tak sabarlah tu. Mesti sentiasa tak sabar kalau benda best kena kongsi. Okey, kalau nak tahu jom kita tengok VT ni #SapaLocal. Okey, jom. Ini antara produk daripada Lost Tava Cosmetics. Nama bukan panjang. Lost Tava Cosmetics. Ya. Okey, kalau Nadia nak tahu ni antara lip matte yang daripada Lost Tava Cosmetics ni, warna-warna dia sangat-sangat menjelah kalau kita pakai. Yang antara warna-warna dia lah kalau kita tengok kat sini. Tengok kamera. Tengok dua. Okey, tekstur dia ni saya dah pakai. Kita rasa tekstur dia ringan. Memang Saya dah pakai sesuai dengan Farhana. okey, memang kalau nak tahu warna dia orang tak melekit and tak mengeringkan bibir. Nak tahu kandungan dia tak? Okey. Lip matte ni mengandungi kandungan organik seperti aloe vera, ada vitamin E, ada argan oil and ada juga shea butter yang boleh merawat bibir kita ni. Di samping orang kata apa? Di samping tampil bergaya. Yang Farhana pakai ni nama Saya pakai kod Rosemary. Oh, yang ni. Ada tak? Yes. tak lebih. Masa tak betul kan? Cantik. Saya dah pakai dah nampak lah dia punya ni. Okay. Banyak sini try dulu. Lepas ni kita try. Kat sini ada 4 warna kod dia. Kita tengok kalau kat sini dia ada sunshine, ada taffy pink, rosemary and redwood. Okay. So, yang ini apa pula? Tadi dia punya hati. Comel je. So, I think sebarang hot pink ke? Jadi sebarang hot pink.
Okay, itu adalah Lastava Magic Sponge Remover. Yang ni kan, kalau macam selalu kan kita pakai kapas kan, buang makeup, nak buang kita punya makeup. So kalau yang ni kita just pakai yang ni, letak air, yang kita sapu. Kita Tak buang. perlu pakai makeup Tak remover lagi. perlu. Just Letak letak air dengan saja. air, Okey. kita lap. Kita boleh remove makeup kita. Hebat So kalau macam kulit sensitif, bolehlah pakai yang nampak ni kan. Bagus ni sebab macam kita kan makeup hari-hari. Betul. BP show lagi makeup satu Betul. hari. Macam bagus lah. Ini yang bagus. Untuk remove memang senang lah, mudah nak bawa ke mana pun senang. Kalau macam nak So, solat ke apa, ringan. kalau selalu kan macam tingkat nak solat, just remove macam tu je. Pasal macam tu. Okay. Macam mana nak dapat kan? Macam mana nak pakai magic sponge remover? Okay. Boleh terus ke Facebook page mereka, Lastava Cosmetics, dan juga Instagram, lastava.cosmetics. Okey, siapa yang nak dapatkan produk daripada Lastava Cosmetics, jangan lupa pergi ke Instagram mereka cepat-cepat, okey? Betul tu, Nadia. Okey. Okay, Nadia, hari ni topik apa yang kita nak bincangkan? Okey, macam biasa kalau BP show kalau tak bawakan topik yang menarik bukan nama BP show lah cerita dia. Okey, hari ni Farah, kalau Farah perasan kita ada nampak pelajar sekolah, pelajar universiti, pelajar college ke dah kembali ke pusat pengajian masing-masing kan. So agak-agak apa cabaran dan hala tuju pendidikan pasca COVID-19? Topik yang sangat menarik saya rasa sebab kita pun mesti nak tahu macam mana perkembangan untuk yang sekolah kan bila dah disebabkan COVID-19 ni kan. Sistem yang Selepas PKP ni macam mana diorang follow SOP ke apa-apa. Kita akan bincangkan selepas ini. Ya betul tu. Dan hari ini kita akan ada wakil daripada College MSU Cawangan Sungai Petani yang akan bersama kita mengupas topik kita hari ini. Okey, sebelum kita bersama dengan tetamu kita, jom kita rehat sebentar. Hello, Assalamualaikum. Saya Azwar Ramli, perunding hartanah dan team leader di Vix Properties Nian Mahat. Jom sertai saya di Vix Properties sebagai perunding hartanah dan ingin menyertai saya? Senang saja. PM saya di Facebook Ran Azwan ataupun hubungi saya melalui WhatsApp di talian 0125714747. Sediakan resume anda, WhatsApp ke saya dan kita sembang nanti. Jumpa anda nanti. Kembali lagi bersama kami berdua dalam The VP Show, bukan sekadar sembang hartanah. Mana macam biasa sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, macam mana kepada mereka di luar sana yang nak memenangi hadiah daripada kita? Caranya mudah je Nadia. Seperti selalu, anda kena like dan follow Facebook page kami, Vix Properties, dan juga subscribe YouTube channel kami, Vix Studio. Baru boleh dapat hadiah. So agak-agak apa hadiah minggu ni? Kalau nak tahu hadiah minggu ni special sikit, anda kena tunggu kami sampai ke penghujung rancangan kalau nak tahu hadiah apa. Tapi yang penting, jangan lupa like Facebook kami dulu. Betul tu. Okey Afana, nampaknya tetamu kita pun dah berada dalam studio kita hari ini. Betul tu Nadia. Okey, bersama kita hari ni wakil daripada College MSU iaitu Encik Pravin Babu Baskaran dan juga Puan Maswani Syukri. Selamat datang. Okeylah, Puan Maswani dan juga Mr. Pravin. Betul kan? Okay, sebelum kita nak teruskan dengan soalan kita, mungkin kita nak mintalah ceritakan sedikit tentang latar belakang masing-masing. Okey, nama saya Maswani binti Syukri. Saya merupakan academic counselor di MSU. Okay, dan saya Pravin Babu Baskaran. Saya merupakan pegawai perhubungan korporat dan juga industri untuk MSU. Okey. Bukan orang biasa-biasa. Okey, untuk soalan pertama kita nak tanya kepada Mr. Pravin lah. Boleh tak kita flashback sedikit tentang kaedah pembelajaran ketika berlakunya PKP? Okay, kalau kita tengok semasa PKP 1 tahun yang lepas, dari sudut pembelajaran, kita ambil dua lah. Satu, apabila kita berada di situasi guru ataupun pendidik, semua orang terpaksa bekerja daripada rumah. Maksudnya cikgu-cikgu ni terpaksa mengajar daripada rumah. And then kalau kata dari sudut murid-murid pula, dia orang pun terpaksa belajar daripada rumah. So apabila keadaan ini berlaku, saya boleh katakan apa yang berlaku ialah kedua-dua pihak ni tiba-tiba menjadi kejutan teknologi lah sebenarnya. Daripada kita belajar face to face, sekarang ni kita terpaksa belajar daripada rumah menggunakan teknologi. Jadi kalau saya katakan cabaran dia, saya nampak cikgu-cikgu
menghadapi kesukaran jugalah nak mengajar daripada rumah kan sebab menggunakan teknologi WhatsApp, Telegram. Tapi setelah sekian lama lepas tu saya rasa cikgu-cikgu pun dah mula pandai lah, maksudnya dia dah gunakan, pandai buat live, pandai buat shooting rakaman, menggunakan Zoom, menggunakan Meet. So pelajar-pelajar pun dah boleh terima. Awal-awal dia orang pun menghadapi kesukaran, manakan mungkin tak cukup device kat rumah dan sebagainya kan. Tapi lama-lama saya nampak student pun bangun pagi tu dia dah terpacak dah depan laptop, depan phone, dan dia orang boleh terimalah perubahan tu ataupun new normal dalam pendidikan tu. Itu yang saya nampak. Tapi kira masih ada cabaran lah orang cakap kat situ. Cabaran kan? tu masih ada. Mungkin Cik Mansuri boleh tambah sikit cabaran lain yang ada, sebab bila selalunya kita bertentang mata dengan student, dengan pelajar kan, tapi sekarang kita kena buat online. Macam mana? Mungkin ada tambah sikit cabaran. Okay. Betul macam Farah cakap kan. Macam kalau kita tengok, kalau belajar secara face to face di sekolah terutamanya kan, macam kalau cikgu tu sendiri, kalau boleh sebut nama dia yang belakang tu tengah buat apa contohnya kita kan, nampak kita nampak kan. Tapi kalau belajar online ni memang tak nampak, memang kita tak boleh nampak secara macam begitulah kan, macam face to face ni. Dan memang kita nampaklah negara kita pun guru-guru dan juga pelajar sendiri pun saya rasa belum boleh menerima secara keseluruhan belajar secara online. Memang secara jujurnya cakap, macam Sir Pravi cakap tadi, apa yang boleh membantu guru tu sendiri adalah platform seperti WhatsApp, Telegram, Google Classroom. Itu memang banyak membantulah. Okay, tapi di MSU kita dah mula buat program ataupun pembelajaran secara online ni telah lama. Kita panggil sebagai blended class. Jadi pelajar-pelajar boleh mendapatkan info berkenaan dengan subjek tu sendiri, boleh download dia punya assignment, quiz dan sebagainya tu dalam kita punya portal. Jadi itu dah tak menjadi masalah yang kritikal sangatlah. Dan pelajar juga, kita di MSU kita ada sistem mentoring, yang mana sistem mentoring tadi satu orang pensyarah dan di bawahnya ada beberapa orang pelajar yang di bawah sediaan beliau lah. Jadi secara umumnya pelajar-pelajar apa-apa pun akan berhubung dengan dia punya mentor. Jadi untuk kes macam COVID-19 sekarang ni yang tak boleh berjumpa secara face to face, benda tadi memang sangat-sangat membantulah. Pelajar yang di bawah sediaan lecturer tu, mentor, sekiranya macam semua pelajar ataupun certain pelajar terpilih saja? Tak, selalunya. Okey, kalau dia di fakulti yang contoh kita kata fakulti bisnes, okey, lecturernya terdiri daripada lecturer daripada bisnes dan anak buahnya juga daripada pelajar-pelajar yang macam tu. Maksudnya selalu berinteraksi lah, boleh berjumpa kalau face to face kan. Kalau dalam WhatsApp group dan sebagainya boleh keep in touch. Kiranya diorang dah biasa lah Ya. dengan online. Okey dah. Untuk soalan seterusnya kita nak kembali kepada Puan Maswani lah. Mungkin Puan boleh ceritakan sedikit tentang MSU Sungai Petani, mungkin berapa bilangan student sekarang ataupun kursus-kursus yang ditawarkan. Okey. Terima kasih Nadia. Okey, sebelum saya pergi kepada MSU Sungai Petani, saya boleh cerita sedikit mengenai main campus kita di Shah Alam. Sebenarnya main campus kita ni mempunyai pelajar yang ramai, lebih kurang 20,000 pelajar. Dan kita ada 8 fakulti dekat sana. Jadi pelajar yang berminat, banyak program kita offer di sana. Cumanya kalau di Sungai Petani, pelajar kita lebih kurang 500 student dan kita punya program yang kita offer pun lebih kurang 4 fakulti saja. Dan fakulti yang utama kita ada fakulti dalam Business and Management. Kita ada menawarkan diploma in management, diploma human capital dan juga bachelor. Sebelum saya terlupa, saya bagi tahu kita di MSU Sungai Petani kita offer program ataupun kita punya tawaran tu bermula daripada peringkat sijil, diploma dan juga degree. Jadi hot cake di Sungai Petani ni, Farah, Nadia, kalau kira program yang sangat hot, kita ada diploma dalam Early Childhood Education dan juga diploma in TESOL. Yang tu memang ramai student. Dan paling menarik, kita juga ada diploma in IT dan juga kita ada diploma graphic design. Dekat sana kita ada studio, jadi pelajar-pelajar yang berminat yang sekitar Sungai Petani boleh datang ke college kita untuk tengok sendiri hasil artwork student dan juga program yang kita buatlah di Sungai Petani. Macam itu. Menarik kat studio. Boleh. Okey, Pishu nanti next season Next. Boleh. Kena tanya director. Boleh Okey. jemput. Okey, macam mana pula penerimaan
orang ramai, terutamanya kat Kedah kita ni lah, macam untuk universiti swasta, termasuk universiti swasta ni. Okey, kalau kita imbas kembali kalau dulu-dulu kita tengok bila sebut pasal IPT swasta, memang semua orang rasa macam tak nak, tak suka. Sebab orang tu fikir yuran. Ya, banyak betul. fikir benda-benda Mahal. bukan kan. Tapi sekarang alhamdulillah saya tengok penerimaan terutamanya daripada penduduk Kedah juga amat baik sekali, dan sebenarnya yang penting pengiktirafan daripada MQA, dan semua tu disedarilah oleh pelajar dan juga ibu bapa sekarang. Dan di MSU sendiri kita memang ada pengiktirafan MQA, dan kita mendapat pengiktirafan yang tertinggi daripada Setara, dan juga kita punya pengiktirafan daripada MyQuest, dan yang paling terbaru kita mendapat pengiktirafan daripada ni, kita dapat QS top ranking. 10 QS ranking, dan number 1 in art and design. Dan yang paling penting, kita antara universiti top 10 di Malaysia. Ni di Jadi, bawah QS ranking ya. QS ranking. Dan jadi selain daripada tu, pelajar-pelajar kita juga ada membuat aktiviti macam aktiviti khidmat masyarakat, dengan komuniti ataupun internship, dan macam ni, benda-benda macam ni yang boleh membuatkan penerimaan komuniti ataupun penduduk setempat terhadap MSU tu sendirilah. Dan in fact kalau saya boleh tambah sikit, kita punya employment rate, maksudnya student ni bila dia keluar dan mendapat kerja ialah 98.7% untuk MSU. tinggi. Maksudnya dia keluar dalam masa 6 bulan dia dah dapat peluang pekerjaan. Betul? Okey. Banyak student MSU yang bagus-bagus sebenarnya. Okey lah. Mungkin nak share tentang macam apa ni? Bila akan ada pengambilan baru, atau macam mana cara nak memohon nak masuk MSU? Robot lebih sikit. Okey, kalau saya boleh kongsi sedikit lah. Kita sebenarnya di MSU kita ada intake untuk long semester dan short semester. Maksudnya pelajar-pelajar boleh memohon ataupun boleh terus hubungi kami di talian 04 425 7602, ataupun boleh layari kita punya Facebook dan juga IG untuk sama-sama untuk tahu lebih lanjut lah berkenaan dengan program ataupun mendapatkan info yang terkini berkenaan dengan program-program yang ada di MSU. Dan yang paling penting, suka saya nyatakan, di MSU kita ada yayasan MSU yang mana pelajar-pelajar yang layak akan dapat menerima beasiswa daripada MSU itu sendiri. Okay. Mungkin ada Cik Pravin nak tambah? Okey, dan seperti mana puan Maswani kongsikan tadi, untuk mendapatkan scholarship MSU tu, selalunya kita akan buat interview lah. So kita akan ada sesi temuduga, dan apabila pelajar berjaya dalam temuduga tu, so dia akan layak untuk mendapat beasiswa tersebut. Mungkin boleh kongsikan cara nak memohon. Okey, salah satu cara untuk memohon ialah by call kepada kita punya number lah 0442576602, ataupun dia juga boleh melayari kita punya Facebook ataupun Instagram MSU College Sungai Petani. So kalau kata dia apply kat sini pun, dia sebenarnya boleh belajar di mana-mana cawangan. Sebenarnya kita ada 10 cawangan MSU College di seluruh negara. So dia boleh belajar di Sungai Petani ataupun mana-mana cawangan, ataupun boleh juga belajar di kampus induk sendirilah di Shah Alam. Ataupun Farah dengan Nadia boleh terus ke MSU, boleh walk in Sama terus. lagi. Boleh walk in terus. Mungkin lepas ni kita bincang. Okey, terima kasih. Saya rasa mungkin dekat tu je. Terima kasih Cik Pravin, Mr. Pravin dengan Puan Maswani atas perkongsian yang saya rasa sangat memberi manfaat lah. Mungkin ada yang berminat untuk join MSU, macam mana nak masuk kan. Okey, kita akan rehat sebentar. Kita akan kembali selepas ini. Jom kita tengok Kak Farah dalam Kamus Utama. Selamat Hari Raya. Hai hampa semua. Sorry lah Kak Kia hampa ni dah nak share dah Macam biasa, minggu ni Kak Kia ambil take over semua tugas-tugas Kak Pora hampa. Okay, Kak Pora hampa biasalah hujung-hujung nak raya ni, dia kalut lah duk pergi tekak semprit pula katanya hari ni. Ada perkataan baru yang Kak Kia nak share dengan hampa. Dah dekat raya ni, pastinya perkataan yang ada kena-mengena dengan raya. Perkataannya adalah langsir.
Ni dah abang, orang utara tak panggil langsir tu langsiang nah. Hang duk langsiang-langsiang aku ketuk pula hang baru hantar. Kami dekat utara panggil tudung tingkap. Tak pun kami panggil terai. Kalau langsiang tu hak yang malam-malam duk mengilai. Wih, tu langsiang kami panggil. Okeylah. Selamat Hari Raya semua. Patut SOP, jangan kalau mana duduk dalam kawasan-kawasan yang PKP jangan duk rentas negeri, okey? Bye. Kembali lagi bersama kami dalam rancangan The VP Show, bukan sekadar sembang hartanah. Okey Nadia, sekarang kita ada tetamu yang seterusnya. Betul tu. Di studio bersama kita hari ini adalah Encik Azwar Ramli yang merupakan salah seorang perunding hartanah di Vix Properties dan juga merupakan person in charge untuk Avani Heights di mana? Aman Jaya Sungai Petani. Betul tu. Selamat datang Syazwan. Salam. datang tak boleh tengok Cik Azwan. Asal tak tergelak. Sebab selalu tengok dengan caption dia suruh buat lawak. Saya pun tak boleh tengok, saya suka. Okey Cik Azwan. Mungkin boleh share sikit perjalanan Cik Azwan dengan Vix Properties. Baik, Mungkin okey. dah berapa lama dah dengan Vix? Perjalanan properties. Okey, Belanja. Belanja sikit ada muka luar tu, kilang. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Fana, Nadia dan seluruh produksi Vix Properties yang berhad dan produksi The VP Show kerana sudi memberikan saya peluang pertama. Peluang kedua saya tak tahu entah bila akan datang untuk hadir di program di sinilah untuk kali ini. Jadi serba sedikit seperti yang diminta, salah silah saya, salah silah. Silah bersama Vix. Okay. Saya mula join Vix Properties ni join Vix Properties dan juga menceburi arena hartanah ni pada bulan 6 tahun 2017. Jadi masuk bulan 6 tahun ini 4 tahun lah. Macam tu. Dan background saya Super bukanlah senior. daripada super senior. Itu kalau kata yang super junior tu. Jadi saya masuk sini Jun 2017. Bukannya asal tu niat datang ke Vix Properties sebab nak jadi ejen. Sebab saya lantik ejen Vix Properties untuk jual rumah saya dekat Sungai Petani. Jadi saya ni asalnya klien, kemudian gedebak dah jadi ejen dekat sini kan. Background saya asalnya ialah dalam bidang hospitality industry. Saya hotelier for 21 years lah. Ya, dan terakhir saya posting dekat Langkawi selama 11 tahun. Jadi saya dah lama dah 21 years kan dalam industri tu. Saya dah, masa saya kat Langkawi tu saya dah plan dah, saya kata kalau kata saya nak balik ke Sungai Petani, memang saya akan balik menceburi ke Jaya Baru. Cukuplah 21 tahun. Daripada bujang, kantang, kemudian dah kahwin, kemudian ada anak dua waktu tu kan. Jadi kita boleh cukup kan, sebab terlampau banyak masa saya yang masa family saya, bagi saya lah, saya banyak masa family saya yang saya ambil untuk saya spend di tempat kerja kan. Sebab hotelier ni dia kata pergi pagi balik malam, pergi pagi balik malam, kadang tak balik pun ada kan. Jadi saya tak mau balik. Jadi itu yang membuatkan saya nekat untuk menukar profession, untuk mencari kerjaya yang fleksibel dan tak jauh tersasar daripada apa yang saya buat dalam hospitality. Bagi saya yang saya tak jauh tersasar sebab dalam saya dalam hospitality industry banyak bercakap. Banyak cakap kan. Kalau tanya hotelier mana-mana pun orang kata kan, apa nama, every hotelier is a salesperson. Kita menjual produk, kita menjual servis. Jadi bila masuk arena hartanah ni, kita mesti buat benda yang sama, kita bercakap, kita jumpa orang, tapi produknya yang lain. Jadi basicnya dah ada kat situ. Jadi dipendekkan cerita, dalam proses jual beli, urusan jual beli ni lah, rumah saya tu, ejen saya lantikan saya tu beritahu, kata ni dengan kata nak tukar carrier lah apa semua kan, kami ada carrier talk isu besar ni. Saya pun boleh lah, boleh kan. So main dengan carrier talk. Jadi yang bagi talk pada waktu tu ialah Mr. Vic Chan, of course, dan sewaktu itu dalam training dulu tu, masa saya dengar carrier talk tu, saya tahu ini benda yang saya dapat untuk jangka masa panjang. So dipendekkan cerita, saya masuk di bawah tim tackle itu Miss Mali, mungkin previous guest yang pernah datang di VP Show ni.
Dan pada 2019 alhamdulillah dinaikkan pangkat naik ke marketing manager dan aka team leader lah. Itu. Jadi sekarang saya ada tim saya sendiri iaitu dinamakan Top Gun. Top Gun. Team member saya tak banyak. Kami ada 5 orang. Tak banyak kerana saya sedikit picky untuk mencari team member. Jadi kalau siapa nak cuba try test untuk masuk dalam tim saya tu, hantar resume nanti kita boleh sembang lah. Okey. Mestilah sebab nak pilih yang terbaik kan untuk Ya. jadikan tim kita juga. Betul, sebab amat penting saya tak mahu yang masuk tu mereka membuang masa sendiri, tak bersedia mindset kan. Jadi datang sembang saya cerita betul-betul macam mana. Jadi you make the decision. Okey. Cik Azwan, kita nak terus kepada soalan yang kita tahu yang Cik Azwan ni person in charge untuk Avani Heights kan. Betul. Mungkin Cik Azwan boleh terangkan lebih lanjut tentang projek ni. Okey, tentang Avani Heights okey. Seperti kita semua sedia maklum, di Vix Properties ni kita ada banyak produk. Ya, produk kita bukan sahaja terhad kepada sub-sales sama ada residential, commercial, industrial ataupun land. Tapi kita juga ada project sales. Project sales sama ada yang dah siap ataupun yang masih dalam pembinaan, kita pakai istilah undercon lah. Ya, dekat sini. Jadi ini antara projek-projek kita jual kali ni more than 50 projects dan di banyak kawasan di Sungai Petani, banyak daerah. Ya, di Sungai Petani, di Alustar, di Citra, di Yan dan di merata tempat. Dan kita nak fokuskan di sini adalah satu projek perumahan baru di Sungai Petani. Ini quite rare kan? Dan mengapa Sungai Petani? Sungai Petani adalah salah satu tarikan pemburu hartanah juga, especially mereka yang bekerja berjiran dengan Sungai Petani di sebelah Penang kan. Dan projek perumahan kat sini ni, okey. Saya tunjuk kat sini. Ini adalah Avani Heights. Okay? Avani Heights ini terletaknya lokasi di Aman Jaya, Sungai Petani. Bagi yang bukan daripada Sungai Petani, Aman Jaya ini bukanlah satu kawasan yang baru. Kawasan ini dah pesat membangun sejak sekian lama lagi dan lebih daripada 5,000 projek perumahan dah ada dekat sini. Okay? Cuma eksklusifnya kali ini tentang Avani Heights. Avani Heights adalah projek banglo setingkat gated and guarded di Sungai Petani. Jadi quite rare. Ya, bagi kawasan Aman Jaya, inilah satu-satunya projek yang tengah naik sekarang dalam kategori yang berkenaan. Okey. Projek ini adalah under kategori HOC, Home Ownership Campaign. Okey. Bagi yang tak tahu atau pertama kali dengar tentang HOC, Home Ownership Campaign ni, HOC ni adalah satu inisiatif yang diperkenalkan oleh kerajaan untuk membantu pemilikan hartanah di Malaysia. Jadi projek-projek yang tergolong dalam kategori HOC ini ada dia punya kelebihan dia sendiri. Di antaranya ialah pengecualian duty stamp bagi properti sehingga 1 juta dan juga diskaun 10% untuk hartanah yang dijual. Jadi kalau kata harga yang saya bagi tahu tadi contoh untuk type A ni bermula daripada 130,800, itu adalah harga diskaun. Kalau tak diskaun kan dia 200 lebih tu kat situ. Jadi kelebihannya kat sini macam saya kata, tarikan bagi orang Penang, orang KL yang sebelum ni yang tahu tentang projek ini. Kalau kata dekat belah-belah Penang ni kan, 630 ni boleh dapat banglo. Macam Teres 2 tingkat mungkin. mungkin. Betul. Banglo minta maaf lah, salam lah orang kata kan. Betul. Jadi bagi untuk dapatkan properti dengan harga kat sini dengan di Sungai Petani dengan harga berkenaan, anda boleh dapat satu unit banglo dengan keluasan yang saya nyatakan tadi dan lebih eksklusif di dalam area yang gated dan guarded. Okay. Setakat ni macam saya perkenalkan ada 21 unit terhad, 2 unit dah pun kena cuk. Dan insyaAllah di akhir program ini 2 lagi dicup oleh Fahamna dan Nadia. Amin. Mana tahu? Mana tahu? Tak tahu nak amin ke tak amin. Jadi bagi yang berminat untuk dapatkan properti ini dan dapatkan keterangan lanjut, boleh hubungi saya directly di page saya, Facebook saya, Ren Azwan, RENAZWN, atau nombor 0125714747, ataupun anda boleh menghubungi mana-mana saja ejen di Vix Properties Sdn Bhd yang saya percaya yakin membantu anda untuk memudahkan urusan memiliki projek yang eksklusif ini.
Okey. Macam memang Komplit lengkap. komplit, tak sempat tanya lagi dah habis. Bukan semua. Boleh. Cik Azwan, cakap lagi. Okey, Cik Azwan, bila dijangka siap projek ni? Okey, 24 bulan daripada tarikh menandatangani SPA. Jadi kita nampak tu dalam 2023 lah. Okey. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Okey, tadi macam Cik Azwan dah kongsikan macam mana kalau nak hubungi Cik Azwan, dah share Cik Azwan punya Facebook, Yes. WhatsApp. Mungkin lepas ni nak buka juga, nak ambil ejen baru ke? Bagi yang mana yang berminat untuk menyertai saya di dalam tim saya itu Top Gun, boleh juga menghubungi saya melalui page Facebook yang saya beritahu tadi, DM saja di Red Azwan ataupun WhatsApp terus ke nombor tadi, saya ulang sekali lagi 0125714747. Sediakan resume, WhatsApp dekat saya, dan kita sembang. Okey, dengar tu. Okey. Sebelum kita nak bagi Cik Azwan meninggalkan kita. Meninggal. Meninggalkan studio. Mungkin Cik Azwan boleh bagi ucapan raya sikit. Okey. Berapa hari lagi nak rayakan? Lagi tak. Cik Azwan famous di TikTok tau. Mungkin dia peminat. Cik Azwan Ucapan raya kan untuk TikTok. peminat. Saya famous TikTok masa TikTok memula, kemudian setelah saya mengkaji konten TikTok tu telah lebih banyak menginsafkan. Jadi saya slow down sikit lah dekat TikTok tu. Saya lebih kepada YouTube sekarang. Okay? Oh, YouTube. Okey. Saya dalam proses membina saya punya konten dekat YouTube channel. Boleh pergi ke nama YouTube apa? channel saya. Azwan is my name. Senang Azwan ya. is my name. Itu spontan lah. Apa nama nak bubur kan lah. Azwan is my name lah, senang. YouTube channel saya Azwan is my name, satu perkataan. Instagram pun Azwan is my name, satu perkataan. Jadi konten video banyak saya share di YouTube channel, dan especially tentang hartanah di IGTV saya tu, di Azwan is my name kat Instagram, kat situ. Jadi tentang ucapan selamat Hari Raya, okay. Pertama kali saya ucapkan selamat Hari Raya in advance kepada Fana dengan Nadia dan seluruh produksi The PKP Show. Dan ingat saya pernah buat satu video last year masa kita memulakan PKP tau. Jadi saya ni lebih pada throwback raya-raya juga, tapi ingatlah kita ni masih dalam keadaan berjaga-jaga. Ya, jadi nak seronok mana pun orang kata kena beringat juga kan. Kita masih tak menang lagi. Kita masih tak menang, banyak lagi raya kita nak go through ni. Jadi kita harap-harap dengan yang ni kita boleh lepas lah, dan mudah-mudahan sanak saudara yang di rantauan pun dapat balik. InsyaAllah. Kita sebenarnya hari raya ni kan banyak yang bertahun-tahun yang tak jumpa dah kan. Jadi mula PKP puasa kena penuh kan. PKP tu puasa kena penuh kan? Bila puasa kena penuh barulah seronok beraya. Tapi bila ada beraya tu Cik Azwan memang kreatif. Ucapan dia pun kita nampak kreatif dia tu. Jadi selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin saya ucapkan kepada semua penonton Fix Properties dan pelanggan-pelanggan kami yang kami hormati sekalian. Okey, terima kasih untuk Cik Azwan sebab untuk perkongsian tentang Abang Nihai juga, tentang perkongsian dengan kami lah. Sudi meluangkan masa dengan kami dekat studio The BP Show Terima ni. kasih banyak. Okey, Terima kasih Cik Azwan. Okey dah Farna, jom kita nak rehat sebentar. Kita nak tengok Rumah Fakta. jom. Roll titik. Hai, Assalamualaikum. Dah kenal dah kot noh. Malas lah tak kenal Nadia sana Nadia sini lagi. Ampun tak kenal aku saja dah. Episod last dah. Aku pun tak ada idea dah nak share pun. Nak hafal pun malas dah. Tak noh. Flashback sikit lah sesi persekolahan tahun 2021 lepas PKP ni. Hampa dah cuti lama dah, nak balok liat sangat. Setahun dah ni nak mak pergi sekolah dah. Ni buat mana adik-adik sekolah rendah tu sekolah tahun 1 dan tahun 2. Ni sekolah start 1 Mac nah, 1 Mac 2021. Lepas tu 8 Mac 2021 ni budak-budak tahun 3 sampai tahun 6. Hampa jangan duk balok liat sangat. Baju sekolah, kasut sekolah tak mana. Pergi cari balik. Setahun tinggal semua hilang. Amboi. Lepas tu ni hok besar-besar sikit. Hok besar untuk sekolah menengah pula. Kumpulan A, Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu. Sekolah start 4 April 2021. Untuk kumpulan B, 5 April 2021. Kumpulan B tu negeri-negeri lain lah. Puan janganlah semua aku nak kena swap habang lagi. Boleh cari dah info sikit. Tu lah. Lepas ni dah tak ada dah.
Rumah Fakta dalam episod nanti hampa rindu-rindulah kat aku. Hampa pergi sekolah tu belajar rajin, keluar tak ada kerja macam aku nak masuk Big Properties buat jual rumah. Tahu? Dah lah pergi dah, aku malas lah. Bye, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kami dalam rancangan The VP Show. Bukan sekadar sembang hartanah. Orang sebelah senyap. Mana? Aku nak feeling baca Betul, novel. sangat. Seronok. Seronok. Saya tengah baca novel Rapuh daripada S.A. Aisyah. Tapi kan bukan dia saja tak punya novel. Dia ada lagi beberapa novel. Tajuk dia macam kat sini, kalau kita tengok tak, dia yang berisikan asmara. Oh ini lah, lama ni tak baca novel. Rasanya macam last baca novel masa sebelum tengok. Lama. Lama. Ni boleh baca seronok novel dia. Adik baca. Okay, Farah. So macam mana nak dapatkan novel ni, Farah? Okey, novel-novel ni boleh dapat terus daripada penulis dia. Boleh PM dekat FB Arsha Aisyah. Baik orang dia rajin. Boleh nak apa? Tak, macam ni kita dapatkan daripada dia sendiri tau. Kita boleh PM, kita dapat dia. Kita boleh contact dia terus. Jadi kepada anda dua sana yang berminat untuk mendapatkan novel daripada SK Aisyah, boleh laju-laju DM dekat Facebook dia. Boleh dapatkan direct daripada novel ini. Okey, mana? Sekarang kita masa untuk kita nak share kan kita punya hadiah Istimewa kita. Apa hadiah? Macam biasa hadiah kita limit daripada Lloyd Vast. Lloyd Vista Cosmetics. Susah kan? Dia dah nak sebut nama dia kan? Nama advance. Betul. Okey. Macam mana nak dapatkan hadiah? Macam biasa, kena like Facebook page kami dan follow dan subscribe Big Studio YouTube channel kami. Okey, seperti biasa, kalau anda nak hadiah daripada kami, kena jawab dengan betul. Okey, Farah, sampai rasanya apa kata Farah share kan soalan kita minggu ni. Okey, soalan kita minggu ini. Soalan pertama kita, siapakah penaja lip matte dan juga magic sponge makeup remover kita ni? Soalan kedua, projek perumahan mana yang kita borakkan hari ini? Kalau anda tengok tadi, anda dah dapat jawapan. Cepat jawab sekarang. Soalan yang mudah, hadiah pun best. So kena cepat jawab lah. Yang penting kena like dan follow Facebook page kami Vic Properties dan juga subscribe YouTube channel kami Vic Studio. Cepat berikan jawapan anda di bawah komen dan jawab. Betul. Okey, kami mencari pemenang yang jawab dengan pantas dan betul. Serta kena like dan subscribe. Pemenang akan diumumkan pada esok hari. Bersama PS, bersama admin kesayangan kami. Haziq Zulkifli dan Gebang Hartanah pada hari Ahad pukul 4 petang. Betul tu. Okey, Farah, nampaknya ini masa amat mencemburu kita dan ini sebenarnya episod terakhir untuk season pertama The Show. Jadi kan, berapa minggu? Dah rasa 12 minggu kan? Lebih kurang 12 minggu. Dah sampai kat penghujungnya. Lepas tu dah tak boleh dengar lah saya dan Farah nak bercuti. Kalau macam malam minggu malam masak mencari minggu tu, dia tak dalam buka. Tapi yang penting make sure anda kena tengok episod yang special tu. Episod raya kami. Confirm tak terlewati sebab kami ada 2 orang tetamu yang istimewa. Kita jangan sini. Tapi kita tak nak sini. Kita nak macam bersedikit kebanyakan. Yang penting nanti kita counting dengan post tak sini. Mungkin boleh dapat. Kan? Okey, kita nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir yang penting kepada semua. Lebarkan senyuman, sebarkan kebaikan. Jumpa lagi. Bye semua. Selamat malam. Duduk dikit-dikit lagi lari dari rondong. Dia bunuh hak beli. Macam mana dia berkaitan di mobil dan tolak air yang kau tak payah salah pun tak apa. Kita buat acara 2 minggu kita tak tuduh orang. Oi, selalu dong mengaku pada hari Sabtu 9 malam.
Sen sikit. Tengok ada apa lagi belah rendah. Ke rumah Fat.